dan ingin buka kamera. Dipohonkan kerjasama semua jemaah supaya akan menjaga adab dan sentiasa berada dalam keadaan sopan dan menutup aurat sepanjang kuliah berlangsung. Dan sebarang pertanyaan diminta untuk menunggu di penghujung kuliah atau pada bila mana Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Kerjasama semua sangatlah diharapkan bagi membolehkan majlis ini berjalan dengan sempurna insya-Allah. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita melafazkan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin. Kita niatkan dan hadiahkan pahalanya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda, juga buat orang tua kita serta seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi. Ila hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siril Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamil Zaman yang bersama tim pengurusan Gembanur Iman yang dipimpin oleh Puan Nur. Dihormati lagi dikasihi perjemaah muslimin muslimat yang sudi hadir mengimarkan Taman Ilmu Taman Aman Trigger Gembanur Iman pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin untuk menyampaikan kuliah duha dengan kitab hadis qudsi. Dengan segala hormat dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada bonda moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita bertemu di dalam majlis ilmu di atas talian. Moga-moga pertemuan ini atas dasar ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan laluan kita ke syurganya. Kerana semua jalan-jalan menuju ke majlis-majlis ilmu ini adalah jalan-jalan menuju kepada Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini sehinggalah kita kembali bertemu kepada Allah di hari akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan baca beberapa hadis qudsi dan mudah-mudahan hadis ini akan menjadi petunjuk dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Baik. Sahaban hari dan sahaban waktu kita sentiasa berada di dalam majlis-majlis ilmu. Kan ni kita tak nafikanlah. Gembanur Iman pun seringkali membuat majlis-majlis ilmu, ada kuliah duha, kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, macam-macam kuliah kita ada. Baik, ketahuilah kuliah-kuliah ilmu ini dia akan menjadi satu kenikmatan yang akan kita dapat nikmati di dunia dan dia akan menjadi nikmat di hari akhirat. Sebagai satu contoh pada ibu-ibu macam ni. Dekat dunia ni Allah Ta'ala memberikan kita nikmat panca indera, betul? Allah berikan kita nikmat panca indera. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada kulit, kita ada tangan, ada kaki, ada mulut dan sebagainya lah. Semua panca indera ni dia ada fungsi yang tertentu dan dia ada kenikmatan tertentu. Semisal, kita ada mata, fungsi mata adalah melihat. Jadi fungsi itu akan menjadi nikmat apabila kita melihat sesuatu keindahan, betul? Kita akan lihat benda yang cantik, kita kata nikmatlah tengok ni. Pemandangan ni sangat cantik, nikmat kita kata. Kita ada telinga. Kita ada telinga. Telinga ni fungsi dia adalah pendengaran. Dan kalau kita mendengar sesuatu yang indah, kita akan kata nikmatlah saya mendengar ni. Sebab apa? Fungsi telinga tu dipenuhi keperluan dan fungsi dia.
Dan macam itulah dengan mulut kita. Mulut kita ni iaitu dia adalah makan, kan, nikmat makan. Bila kita dapat makan, menikmati makanan yang paling sedap, kita kata nikmatlah makanan ni. Betul? Artinya semua fungsi-fungsi panca indera ni akan dipenuhi mengikut fungsi-fungsinya. Dia akan jadi nikmat. Kalau panca indera ni digunakan fungsinya sebaik mungkin, maka dia akan mendatangkan nikmat. Tapi kalau panca indera ni tak memenuhi kepada fungsinya, dia tidak akan menjadi nikmat, bahkan dia akan menjadi kerosakan. Misal, mata ni fungsinya melihat. Nikmatnya adalah melihat benda-benda yang indah. Tapi kita ambil nasi lemak letak dekat mata. Sepatutnya nasi lemak tu dimakan, barulah senikmat. Tapi nasi lemak yang nikmat tu diletakkan di mata. Nikmat tak? Tak nikmat. Bahkan dia mencederakan. Betul? Macam itulah dengan telinga, macam itulah dengan mulut dan sebagainya. Jadi, ada satu lagi panca indera yang Allah berikan kepada kita yang kita kena penuhi fungsi dia. Apa dia? Yang Allah Ta'ala sebut sebagai al-fawaid ataupun Allah sebut sebagai faidah. Apa dia? Iaitu merujuk kepada al-qalb, hati kita. Hati kita. Hati ni dia ada fungsi dia. Dan dia mesti mainkan peranannya sebaik mungkin, maka barulah dia menikmati fungsinya. Fungsi hati ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Fungsi hati ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, hati ini dia tidak akan mainkan peranannya fully utilized lah. Dia tak dapat memenuhi fungsinya secara menyeluruh. Dan akibatnya hati ini akan hilang kemanisan dan kenikmatan dia. Bahkan sebab itu hati ni fungsinya lain, cara rawatnya pun lain. Sebab semua panca indera ni dia berbeza-beza peranannya dan berbeza-beza kegunaannya. Sebab itu kalau ada orang dia kata, hati saya ni gelisah lah, hati saya ni gundah gulana lah, saya makan banyak lah sebab saya nak tenangkan hati. Boleh tenang tak? Takkan hilang gelisah dia. Sebab apa? Fungsi hati tu tak dimainkan peranannya sehabis baik. Kan? Kamu makan, itu bukan untuk rawat hati, itu untuk rawat mulut. Itu untuk rawat mulut. Jadi hati masih lagi gelisah. Ada orang dia kata, saya ni hati tak tenang lah, saya kena tengok pemandangan, saya kena travel around the world, barulah saya tenang. Boleh tenang tak? Dia takkan tenang. Kenapa dia takkan tenang? Sebab dia masih lagi tak memenuhi, tak merawat hatinya. Fungsi hati dan rawatan hati itu tak sama. Jadi, untuk datangkan ketenangan, untuk hilangkan kegelisahan, bahkan kita nak capai satu darjat merasai dan menikmati kemanisan dan kenikmatan hati ni, iman ni adalah dengan ilmu pengetahuan. Sebab Allah dah design hati kita ni dalam bentuk macam tu. Maka kita kena memerluhi keperluannya dan kita memang kena menggunakan untuk memanfaatkan fungsinya. Barulah tercapai kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita mengharapkan begitulah. Keberadaan kita sentiasa di dalam majlis-majlis ilmu ni adalah untuk mencapai ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan ilmu pengetahuan itu akan menjadi kenikmatan kepada hati kita, mententeramkan jiwa kita, menghilangkan keresahan hati dan sebagainya. Itu yang kita harapkanlah. Dan setiap kali kalau duduk dalam majlis ilmu masih lagi terus gelisah, masih lagi gundah gulana, mungkin kita perlulah bermuhasabah. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena. Yang masih lagi ada yang tidak kenalah sampai Allah Subhanahu Wa Taala tak memberikan kenikmatan dan kepuasan kepada hati kita. Okey, jelas ibu-ibu? Baik. InsyaAllah untuk pagi ni kita akan baca satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pengajaran, menjadi kekuatan kepada kita untuk beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang pertama iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan hadis ini sahih kerana daripada riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum, para malaikat ini akan sentiasa menanti kamu. Para malaikat ini akan sentiasa menanti kamu. Nabi menyebutkan perkataan yata'aqabun. Yata'aqabun. Dia datang daripada perkataan aqabah. Ain, qaf, ba. Aqabah. Aqabah ni kalau dalam ilmu tauhid, dia macam CCTV.
Dia macam CCTV. Allah Ta'ala ni sentiasa memerhatikan hamba-Nya, mengawasi hamba-Nya. Kita kata ada perasaan aqabah. Dalam hati kita ni kita rasa Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita macam ada CCTV. Jadi Nabi kata, para malaikat ini yata'aqabuna fikum. Para malaikat ni dia sentiasa menanti ataupun memerhati ataupun mengawasi manusia. Maksudnya apa? Para malaikat ni dia bergilir-gilir. Dia ada shift dia, ada jadual dia. Ada waktu pagi dan ada waktu petang. Tujuannya apa fungsi malaikat ni? Adalah untuk mengawasi kita. Sebab itu, salah satu sebab dan hikmah kenapa kita perlu beriman kepada para malaikat. Beriman pada Allah kita tahu hikmahnya. Beriman pada Quran kita tahu hikmahnya. Beriman pada hari kiamat kita tahu hikmahnya. Tapi apa hikmah saya beriman dengan para malaikat? Para malaikat ni dia dikenali sebagai malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga kita. Dan kita tak terkena satu mudarat pun ataupun satu keburukan pun kerana apa? Dilindungi oleh para malaikat. Ini hikmah beriman pada malaikat. Jadi manusia yang beriman pada malaikat ni, dia tak risau apa pun dalam kehidupan dia. Yang dia paling risau amalnya. Dan paling yang dia takut adalah Allah Ta'ala. Dia tak risau tentang ancaman manusia. Dia tak risau tentang kemudaratan. Dia tak risau pasal kemalangan. Sebab apa? Adanya malaikat yang Allah hantar untuk mengawasi kita. Namanya malaikat hafazah. Dan hanya berlakunya kemalangan, mudarat, musibah kepada kita setelah Allah izinkan. Barulah malaikat ni tak boleh lindungi kita. Selalu kita tengok kan, ada manusia ni diselamatkan. Walaupun tanah runtuh ke, walaupun bangunan runtuh ke, dia tiba-tiba duduk dalam celah-celah batu dalam keadaan selamat. Kita tak tahu macam mana dia diselamatkan. Rupa-rupanya di situlah adanya malaikat yang melindungi dan mengawasinya. Tapi kita tak nafikan, ada juga orang yang kemalangan dan meninggal dunia. Kenapa dia meninggal dunia? Sebab itulah takdir yang telah Allah tetapkan. Tapi keimanan pada malaikat ni itulah fungsi dia adalah untuk mengawasi manusia dan melindungi manusia daripada apa-apa musibah. Misal yang paling contoh paling mudah, selalunya anak-anak kecil kan, bayi-bayi kan, terselamat. Sikit lagi kita kata, sikit lagi. Kalau tidak, habislah. Tapi di situlah Allah Ta'ala menghantar malaikat ni untuk melindungi dan mengawasi manusia. Okey, baik. Kata Nabi SAW, setiap manusia ni ada malaikat yang mengawasinya, melindunginya. Dan setiap manusia ni ada malaikat yang akan menjaganya secara shift. Ada shift pagi, ada shift petang. Kata Nabi, idza kanat salatul fajar, iaitu pada ketika solat subuh, nazalat malaikatun nahar, maka akan turunlah malaikat siang. Bila masuk je waktu subuh, maka turunlah malaikat siang. Fasyahidat ma'akumus salata jami'a, dan malaikat itu pula akan mendirikan salat bersama dengan kamu semua. Jadi malaikat pada waktu subuh, malaikat siang akan turun duduk dengan manusia-manusia yang dijaganya, dan dia akan solat berjamaah dengan manusia tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wasa'idat malaikatul lail, manakala malaikat malam pula akan naik. Malaikat malam akan naik. Wa makathat ma'akum malaikatun nahar, malaikat malam naik, malaikat siang akan turun. Maksudnya apa? Malaikat ni shift dia yang pertama adalah pada waktu subuh, solat fajar tu. Pada solat fajar kita, solat subuh kita, waktu tu ada giliran malaikat. Malaikat siang akan turun jaga kita, malaikat malam akan naik ke langit membawa amal-amal yang telah kita lakukan. Ini shift yang berlaku sehari-hari dalam kehidupan kita. Kita nampak tak? Kita tak nampak. Tapi ini adalah keimanan. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Okay? Bertukar shift. Jadi pagi subuh tu kita solat subuh. Maka para malaikat yang baru turun, yang akan menjaga kita pagi itu, akan solat bersama dengan kita. Kemudian, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma taraktum ibadi yasna'un fayaqulun ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum,
ketika malaikat malam naik, ni waktu subuh kan, malaikat siang dah turun, malaikat malam tadi tu dah naik dah, shift dah tukar. Malaikat malam ni naik ke langit. Fayas'aluhum rabbuhum. Allah Ta'ala tanya pada malaikat malam yang baru naik ke langit. Wa huwa a'lamu. Kata Allah, kata Nabi SAW, wa huwa a'lamu. Sedangkan Allah ni lebih tahu. Allah ni maha mengetahui. Tapi Allah tanya juga. Kenapa Allah Ta'ala yang Tuhan yang maha mengetahui tetap hantar manusia ni adanya malaikat? Tetap adanya mizan untuk timbang amal kita. Tujuannya bukan untuk Allah, bukan. Tujuannya bukan untuk Allah. Allah Tuhan yang maha mengetahui. Dia tahu je amal kita. Dia lihat apa yang kita buat. Tapi tetap ada malaikat pencatat, malaikat yang melindungi, dan tetap ada mizan yang akan menimbang amal-amal kita. Tujuan dia bukan untuk Allah. Tujuannya adalah untuk kita. Kalaulah kita argue pada Allah, saya tak buatlah amal ni, saya tak buatlah macam ni, Allah akan bentangkan amal. Dan ini adalah saksi kamu. Iaitu siapa? Malaikat yang pernah menjaga kamu dulu. Ni dia yang mencatat. Dia yang mengawasi kamu. Dialah yang membuktikan. Dan kamu didatangkan ingatan. Ingat balik apa yang kamu buat. Betul atau tidak. Sebab itu di hari akhirat, tidak ada manusia yang akan argue, ya Allah engkau zalimi aku. Tidak ada. Bahkan semua manusia, kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, semua yang berada dalam neraka, semuanya merintih pada Allah agar diampunkan dosanya. Kerana apa? Semua mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Semuanya telah mengakui. Semuanya mengaku kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itulah fungsi kenapa Allah bertanya. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi pertanyaan Allah itu adalah untuk menjadi bukti saksi kepada kita di hari akhirat. Jadi Allah tanya pada malaikat, ma taraktum ibadi yasna'un. Apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka tadi? Kamu baru naik kan, kamu tinggalkan hamba-ku kan? Jadi apa yang mereka buat? Fayaqulun, maka para malaikat semua akan jawab, ji'nahum, aku datang kepada mereka semalam. Bila? Asar. Petang semalam aku datang kepada mereka. Ji'nahum, aku datang pada mereka. Wahum yusallun, mereka dirikan salat. Wa taraknahum, dan tadi aku tinggalkan mereka. Wahum yusallun, dan mereka juga sedang salat. Ini kalaulah kita tahu pertukaran shift ni, nescaya kita akan bersungguh-sungguh menjaga solat fardu subuh jamaah dan juga solat fardu asar jamaah. Kita akan jagalah solat fardu subuh jamaah dan juga solat fardu asar jamaah. Kita akan jaga sungguh. Sebab apa? Kita tahu malaikat ni akan naik dan akan ditanya oleh Allah tentang amal-amal yang telah kita lakukan. Kita ada kuliah subuh, kita ada kuliah maghrib pula, kuliah asar pula. Malaikat pun baru ditanya oleh Allah. Tadi kamu naik ni, kamu tinggalkan hamba-Ku, dia tengah buat apa? Dia lepas subuh, dia baca Quran. Lepas Quran, dia ada kuliah pula. Waktu petang tadi pun macam tu juga. Aku turun, tengok dia ni baru lepas solat, kemudian dia baca Quran, kemudian dia kuliah asar pula. Subhanallah. Ini berita yang Allah Ta'ala dapat daripada para malaikat berkaitan dengan kita. Siapa yang tak nak kan? Mestilah kita nak seperti itu. Maka kita perlu usahakan. Okey. Baik. Jadi itu yang disebutkan oleh para malaikat berkaitan dengan hamba ni. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza kana salatul asar, dan apabila tibanya solat fardu asar, masuk waktu asar pula, nazalat malaikatul lail, maka turunlah malaikat malam. Tadi malaikat malam naik waktu subuh, waktu asar malaikat malam turun. Fasyahidu ma'akum salata jami'a. Para malaikat ni akan menyaksikan kamu solat jamaah dan dia pun bersama dengan kamu menunaikan ibadah. Thumma sa'idat malaikatun nahar. Dan malaikat siang pula akan naik. Okey, malaikat malam turun, malaikat siang naik. Waktu bila? Waktu asar. Kemudian wa makathat ma'akumul malaikatul lail, dan manusia ketika itu akan bersama-sama dengan malaikat malam. Qala, maka telah dikatakan kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman, fayas'aluhum rabbuhum. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat siang yang baru naik ke langit. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah ni Tuhan yang maha mengetahui. Tapi dia bertanya juga, fayaqulu ma taraktum ibadi yasna'un.
apa yang telah dilakukan oleh hamba-Ku ketika kamu tinggalkan mereka tadi? Qala fayaqulun, kata para malaikat, ji'na wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Aku datang pada mereka waktu subuh, mereka salat, dan aku tinggalkan mereka waktu asar tadi pun mereka salat. Qala fahasibtu annahum yaqulun faghfir lahum yaumaddin. Kata Nabi SAW, saya menyangka bahawa mereka para malaikat mengatakan, maka berilah keampunan kepada mereka pada hari kiamat. Fahasibta annahum yaqulun. Kata Nabi, aku berharap para malaikat ni berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ni jaga manusia ni siang malam beribadah ni, faghfir lahum yaumaddin. Mereka akan minta pengampunan untuk manusia itu. Siapa yang minta? Malaikat. Akan minta pengampunan untuk manusia itu pada hari akhirat. Okay, pada hari akhirat. Jelas ke ibu-ibu? Boleh? Okey. Baik. Hadis ni menunjukkan kepada kita sehari semalam akan adanya malaikat yang akan menjaga kita. Ada shift. Malaikat ni jaga kita, malaikat ni awasi kita, malaikat ini akan pelihara kita atas izin Allah. Dan musibah akan terjadi kepada kita hanya musibah yang telah Allah tetapkan. Mana-mana musibah, Allah Ta'ala telah datangkan malaikat untuk melindungi kita. Jadi, orang mukmin dalam kehidupan ni, tak ada benda yang perlu dia risaukan, tak ada benda yang perlu dia takutkan. Jadi, tawakal manusia ni tinggi kepada Allah. Okay, jangan dia jadi putus asa, jangan membuatkan dia rasa tak tenteram. Sebab apa? Sebab benda yang kita tak tahu, kita akan jadi musuh kepada perkara yang kita tidak tahu. Jadi hati kita tak tenang. Jadi inilah fungsi keimanan pada malaikat ini untuk mententeramkan jiwa kita. Sebab kita ni dihantar adanya malaikat yang melindungi dan mengawasi kita. Tapi terkena juga musibah. Itu adalah musibah yang telah Allah tetapkan. Okey, itu pertama. Kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita keutamaan solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Kenapa? Sebab dua solat ini adalah solat yang paling sukar. Okay? Sebab solat ini adalah solat yang paling sukar. Okay? Sukar dan seringkali diabaikan oleh manusia. Kenapa? Waktu Allah memanggil kita waktu subuh, kebiasaannya kita masih lagi berada di dalam selimut kita. Kita masih lagi berada di atas katil kita. Ataupun kita masih lagi berada di dalam tandas-tandas kita. Kan? Kita baru bangun tidur, baru nak prepare itu, baru nak buat itu ini dan sebagainya. Kita jarang-jarang Allah memanggil kita melalui azan subuh tu, kita dah get ready di dalam soft salat. Jarang-jarang berlaku. Bukan ibu-ibu, saya sendiri. Okay? Jarang-jarang kita berada di dalam soft salat. Ketika mana Allah memanggil kita, jarang-jarang. Kebiasaan kita berada dalam selimut, okey sikit kita dalam tandas, okey sikit kita baru bangun daripada tidur. Itu kebiasaan. Sangat sukar. Manakala waktu asar pula, kebiasaannya kita berada di atas jalan, baru pulang daripada pejabat, kita dalam keadaan tubuh yang sangat lemah, kan? Kemudian kita sibuk beriadah, ambil anak, ambil cucu daripada sekolah. Itulah kebiasaannya. Dua waktu ni adalah waktu yang kritikal. Okay? Dua waktu ni adalah waktu yang kritikal. Satu, dua-dua waktu ni adalah waktu yang paling pendek. Dan dua-dua waktu ni adalah waktu yang manusia tengah sibuk dengan macam-macam urusan. Pagi baru bangun tidur atau masih tidur. Dia sibuk dengan urusan pagi dia. Nak kerja, pergi sekolah, pergi pejabat, nak mandi, nak urus anak, macam-macam. Manakala asar pula, waktu kita baru pulang daripada sekolah, waktu kita pulang daripada kerja dan tubuh kita dalam keadaan kepenatan. Jadi, dua solat ini adalah solat yang utama dan sangat besar ganjaran dia. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, man salla salatal bardain bil jamaah, kata Nabi. Siapa yang dirikan solat dingin, kata Nabi. Man salata salatal bardain. Nabi sebut ada perkataan bardain. Siapa yang dirikan dua solat dingin, ada dua solat fardu dingin secara jamaah, dakhalal jannah, kata Nabi. Iaitu masuklah ke dalam syurga Allah. Apa maksud dua solat dingin? Iaitu solat fardu subuh
dan juga solat fardu asar secara jamaah. Sebab subuh ni pagi, dingin. Dan waktu asar tu baru matahari ni terbenam. Matahari baru terbenam. Daripada terik tu, dia baru nak terbenam. Maka asar pun dikelar sebagai waktu dingin. Waktu dingin. Baik, itu yang kedua, keutamaan. Jadi berikan perhatian lebih lah. Solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Ada hadis yang lain, Nabi menjamin pengampunan. Kan kita pernah baca satu hadis, Nabi SAW kata apa? Para makmum yang solat di belakang imam dan imam membaca qala al-imam, kata Nabi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Nabi. Dan makmum menyebutkan perkataan amin serentak dengan imam. Siapa yang sebut perkataan amin serentak dengan imam dalam solat, ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbih, maka Allah akan berikan pengampunan kepadanya. Kenapa Nabi kata orang yang sebut perkataan amin serentak dengan imam tu dapat pengampunan Allah? Sebab perkataan amin itu hanya makmum boleh sebut dengan imam 3 solat fardu je. Subuh, maghrib dan isyak. Ada 3 waktu ni. Yang kita panggil solat jahar. Solat sir, zuhur dengan asar. Dia bukan sekadar dapat pengampunan, tapi dia sebenarnya adalah latihan. Kalau maghrib kamu boleh solat jamaah, isyak boleh solat jamaah, subuh boleh solat jamaah, insya-Allah zuhur dan asar lebih mudah. Macam itulah. Itu isyarat. Sebenarnya galakan ini adalah untuk kita terus solat keseluruhannya lah secara jamaah. Bonda Rahaya tanya, maaf Ustaz, dia tanya, kenapa waktu asar ya Ustaz bukan waktu maghrib? Sebab waktu asar ni dia adalah waktu yang sangat-sangat kritikal lah. Waktu yang sangat-sangat kritikal. Kita tengok dekat masjid. Pada di masjid ni, kita boleh buat kuliah subuh, kita boleh buat kuliah duha, kita boleh buat kuliah zuhur, kita boleh buat kuliah maghrib, kita boleh buat kuliah isyak. Saya pernah pergi Johor, ada orang buat kuliah isyak. Boleh buat kuliah isyak. Lepas maghrib ada kuliah, lepas isyak pun ada kuliah. Saya rasa dahsyat orang Johor ni. Sampai isyak dia boleh buat kuliah. Tapi kuliah asar tak boleh buat. Sebab apa? Ustaznya tak ada, jemaah pun tak ada. Sebab itu adalah waktu yang biasanya kita berada dalam keadaan sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Bukan kita lalai. Tapi itu adalah waktu yang baru balik sekolah, baru balik pejabat, kita duduk dalam terperangkap dengan jalan jam dan sebagainya. Itu waktunya. Biasanya macam itulah. Kebiasaan waktu tu. Dan waktu asar ni antara waktu yang pendek lah. Asar nak ke maghrib ni waktu yang sangat-sangat pendek. Sebab itu antara kelebihan lah. Contoh hari ni hari Jumaat. Antara waktu yang mustajab pada hari Jumaat yang disebutkan oleh para ulama kita adalah waktu selepas asar sebelum maghrib pada hari Jumaat. Petang-petang selepas asar tu, itu antara waktu-waktu yang mustajab. Sebab apa kenapa mustajab? Sebab waktu tu manusia sering kali lalai. Kita sibuk dengan urusan-urusan lain. Jarang-jarang ada orang waktu asar ni, lepas asar duduk kat masjid. Jarang-jarang. Jadi orang yang betul-betul dekat masjid lepas asar tu memang orang yang committed. Memang orang yang sedang berusaha untuk dapat ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Dia samalah macam solat tahajud. Jarang-jarang waktu tu orang bangun berdoa. Melainkan orang yang betul-betul nak. Barulah dia dapatkan ganjaran. Macam itulah. Okey. Baik, kemudian. Okey, saya bawa ada beberapa perkara. Tunggu sekejap. Okey. Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW baca satu hadis. Kata Nabi SAW, anna rajulan asaba min imra'atin qubla fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu fa'unzila alaihi wa aqimis salat tarafin nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dhalika dhikra lidzakirin qala ar-rajul ila hadhi qala liman amila biha min ummati. Kata Nabi SAW, hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari, hadis daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita,
iaitu Nabi SAW ni dia telah mencium anak perempuan dia. Dia telah cium anak perempuannya. Maka Nabi SAW pun datang pada dia. Nabi pun bagi tahu pada dia. Dia nampak lelaki ni cium anak perempuan dia, Nabi datang. Nabi kata apa? Siapa yang dirikan solat pada waktu pagi, subuh, dan siapa yang dirikan solat pada waktu petang, iaitu asar, iaitu permulaan nak kepada petang ni, asar. Kata Nabi SAW, orang ini, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Maka Allah Ta'ala akan catat kebaikan yang dilakukan itu menghapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Ini kelebihan lah solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Siapa yang buat dua waktu ni, maka Allah Ta'ala akan catat kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang silap. Ini kelebihan solat fardu asar dan juga solat fardu subuh. Dan kemudian ada satu lagi perkara. Ini berkaitan tentang kita lah bangun tidur ni. Awal pagi kan kita rasa berat sangat nak bangun pagi ni. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, man bata tahiran. Siapa yang tidur dalam keadaan dia bersih, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Bata fi syi'ari. Maka malaikat bata fi syi'ari malakun. Maka para malaikat akan bersama-sama dengannya di dalam pakaiannya. Maksudnya para malaikat akan beramping dengannya waktu dia tidur. Falam yastayqidu illa qala al-malak. Kata Nabi SAW, dan lelaki ni yang tidur dalam keadaan bersih ni, suci ni, dan dia tidak akan bangun sehinggalah malaikat akan mendoakan kepadanya, Allahumma ghfir li'abdika li fulan, kata Nabi. Malaikat akan doakan pada orang ni, ya Allah, engkau ampunkanlah hamba engkau ini, namanya si fulan ni. Fa innahu bata tahiran. Ampunilah hamba ini kerana dia tidur dalam keadaan suci. Okay. Ini salah satulah. Okay. Pertama, adab kita tidur pastikan dalam keadaan bersih. Saya fikir ibu-ibu, dari sudut agama, kita tidur bersih ni didoakan oleh malaikat. Betul kan? Didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mendampingi kita, mengawasi kita sepanjang kita tidur. Sebab bila kita tidur, kita tak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Siapa lagi yang kita nak bergantung? Allah lah. Dan Allah akan hantar pembantu-pembantu kepada kita ni, iaitu daripada kalangan malaikat untuk mengawasi dan memelihara kita. Itu dari sudut agama. Kenapa kena tidur dalam keadaan bersih. Yang kedua, kenapa kita tidur dalam keadaan bersih ni? Iaitu dari sudut diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita tidur dalam keadaan kita lepas mandi, kan? Kita balik kerja ke buat apa-apa urusan, sebelum tidur mandi. Bersihkan badan, kan? Kita pun pakai sedikit wangian, bajunya bersih, seluarnya bersih, pakaian tidurnya bersih. Kita tidur tu lebih nyenyak. Tidurnya lebih berkualiti. Bangkit nanti, percayalah, kita akan bangkit dengan segar. Ada orang dibangun dalam keadaan tak segar. Apa, saya rasa macam kurang tidur, tak nyenyak sebenarnya. Tidurnya tu terganggu. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan bersih, bersedia, baca doa, berwuduk, bangun pun dalam keadaan bertenaga. Sebab apa? Tidur malam tu tidur yang sangat-sangat nyenyak. Itu sebenarnya mesejnya. Jadi orang yang melakukan amal macam ni, dunia dapat, akhirat pun dia dapat. Boleh dapat? Get the point Boleh Alright. Kemudian satu lagi hadis yang berkaitan tentang waktu subuh ni, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ni masyhur, kita pun tahu. Apa dia? Kata Nabi SAW, yaqidu syaitan ala qafiyah ra'si ahadikum idha huwa nama thalathu uqad yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadhu fadhakara Allahan hallat uqdah fa in tawadda'a hallat uqdah fa in salla hallat uqdah fa asbaha nashitat tayyiba nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kata Nabi SAW, ketika kamu tidur, syaitan ni akan datang kepada kamu dan dia akan ikat di tengkuk kamu, ada 3 ikatan. Di setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Diikat. Setiap ikatan tu dia akan sebut, mentera dia tu lah, malam masih panjang, tidurlah, diikat.
Malam masih panjang, tidurlah dia akan ikat. Malam masih panjang, tidurlah dia akan ikat. Ada 3 ikatan. Kemudian kata Nabi, jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, kita bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun dalam keadaan ingat Allah. Terima kasih ya Allah, hidupkan saya selepas mati saya ni. Kita sebutlah macam-macam zikir kan. Kalau bangun tengah malam, Nabi ajar kita satu wirid, iaitu dibaca perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ghfirli. Ini antara zikir Nabi ajar bangun daripada tidur. Kata Nabi, siapa yang bangun tidur baca wirid yang panjang tadi tu, kalau dia berdoa Allah makbulkan, dan kalau dia beribadah Allah akan terima ibadah dia. Dan siapa yang berzikir kepada Allah bangun daripada tidur, ikatan yang pertama terbuka. Kemudian dia pun bangun, lalu dia pun berwuduk, bersihkan badan dia, dia pun berwuduk. Bila dia berwuduk, dia akan dibuka lagi satu ikatan. Dan waktu dia angkat takbir solat, Allahu Akbar, tak kisahlah solat sunat, tak kisahlah solat fardu, tak kisahlah solat sunat tahajud, maka ikatan yang ketiga terbuka. Dan kata Nabi SAW, setelah 3 ikatan itu terbuka, pagi hari itu dia akan bangun dengan gembira dan dia akan bangun dengan bersemangat. Jika dia tak buat macam tu, jiwanya kotor dan jiwanya malas. Okay. Baik, ini sebenarnya adab. Dalam masa yang sama menjadi pengajaran dalam ibadah kita. Dalam masa yang sama dia memberi kehidupan yang lebih baik, refresh di dalam kehidupan kita. Okey, boleh dapat ibu-ibu? InsyaAllah. Boleh? Ustaz, dah batal, perlu ke berwuduk dan dos semula? Apa tu? Berdoa semula. Batal tu apa yang batal? Batal Oh, masa kita buang air ke bangun tu. Oh, tengah kalau- tidur. Tengah tidur. Kita dah doa tadi. Kemudian Okey. Ustaz doa ya. Potong dengan Ustaz boleh kata Ustaz tanya dia kan. Jadi kita dah terbatas. Tak kira sentuh suami ke, ataupun buang air ke, ataupun buang angin ke, perlu ke kita bangun, kita berwuduk semula dan berdoa seperti biasa yang sebelum tidur tu. Terima kasih Okey, Ustaz. tengah malam. Kalau tengah malam tak ada dah. Tengah malam. Kalau tengah malam tak ada dah. Tapi kalau tengah malam tu lepas kita buang air tengah malam, kemudian kita nak berwuduk semula, itu lebih baik lah. Itu lebih baik, tidak ada masalah. Okay, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau nak berwuduk semula. Tapi kalau tak ada wuduk pun tidak ada masalah. Tapi satu je ibu-ibu, selalu kita ingat, bila kita dah berwuduk nak sebelum tidur ni, macam mana pula ni? Saya tak boleh sentuh suami ni, nanti batal wuduk saya. Tidur saya dalam keadaan tak bersih pula kan. Kita ada hadas kecil pula. Sebab kita tadi berwuduk, tapi nak tidur, tak boleh nak pegang suami, suami tak boleh pegang isteri, maka terbatallah wuduknya. Macam mana ibu-ibu? Habis tidurnya tak boleh pegang. Macam mana sekarang ni? Ada yang nyatakan boleh teruskan tidur. Ada yang mengata doa semula, ada yang mengata berwuduk. Macam itulah yang kita dengar. Okey, baik. Jadi caranya macam mana? Sebenarnya bersentuhan, ni cerita panjang lah tapi kita mudahkan. Bersentuhan suami isteri ni sebenarnya tak membatalkan wuduk lah. Tapi ni perbincangan fiqh lah. Saya tak nak membuatkan ibu-ibu confused lah. Okay? Cumanya kalau kita tidur, janganlah sampai kita merasakan, oh saya tidur dalam keadaan berwuduk, saya dah ambil wuduk ni. Abang jangan pegang saya. Kalau abang pegang saya, habislah batal wuduk saya, macam manalah saya nak tidur. Janganlah sampai ke tahap itu. Okay? Jangan sampai ke tahap itu. Anggap sahajalah wuduk tadi itu masih lagi sah. Saya tak bawa lah pandangan para ulama' yang lain. Para ulama' lain berpendapat tak membatalkan. Tak membatalkan. Tapi tak payah bincanglah benda tu. Kita tetap dengan pandangan mazhab Syafi'i, suami isteri yang bersentuhan batal. Suami isteri yang batal. Cuma pada waktu tidur tu kita merasakan ini juga adalah satu perkara yang menjadi pahala kepada saya. Saya tadi dah berwuduk, saya tidur. Saya nak pegang suami ke, suami nak pegang saya ke, tidak ada masalah lah. Tidak menjadi isu lah. Jangan sampai ada selubung badan dia macam ni, abang jangan pegang saya takut batal. Janganlah macam tu. Nanti jadi isu lain pula kan. Jangan. Okay, dia bukan untuk Bonda Zahara, tadi untuk semua tanya. Untuk semua. Okay. Baik, selesai hadis yang pertama. Ada masa ke kita ni?
Boleh kot sikit lagi sebelum tak ada soalan ke? Kalau sebelum kita masuk hadis yang kedua ni. Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada saya masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Kan? Tu berlaku tu Bonda Zaliha. Sama juga takut nak berselaman dengan suami sebelum pergi kerja, takut batal wuduk. Macam mana tu? Takut batal wuduk. Salam je lah kan. Saya tak nak cerita banyak lah. Saya cerita ni jadi confused. Saya tak nak confuse. Okay, stick je lah dengan mazhab Syafi'i. Okay. Ada suruh pakai sarung tangan, lapik lah. Okay, baik. Okay. Nanti saya cerita dia, ibu tu, ustaz ni, ini bukan mazhab Syafi'i. Saya tak nak lah nanti Okay. Sebenarnya dia ada Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Cerita je lah sebagai ilmu, tak ada masalah pun. Tapi bila Ustaz cerita bab tak boleh sentuh suami isteri tu, semua orang anggap macam tu lah. Padahal sah je uduk kita tu. Saya pun ada belajar juga lah. Memang ada pun pendapat macam Ustaz cakap tu. Terbaik lah Ustaz. Okay. Sebab saya tak nak nanti ada yang, yelah nanti dia akan jadi isu bila kita tak duduk dalam suasana talibul ilm, menuntut ilmu ni, yang pelajar-pelajar pengajian agama ni dia akan belajar. Bila dia tak faham ni, dia akan rasa pandangan ni saya tak sama lah dengan pandangan yang saya belajar masa saya kat sekolah dulu. Sedangkan ini perbahasan yang memang para ulama dunia bincang daripada dulu lagi dalam semua mazhab. Cuma tak apalah, saya pun tak nak nanti menambahkan confuse. Jadi sebab tu saya tak sentuh lah. Saya pun kena tengok pada audiens saya lah. Pada audiens saya. Tapi kalau ibu-ibu nak salat, pegang pada mazhab Syafi'i, ibu berwuduk lah. Berwuduk lah. Tapi kalau nak tidur ke, nak pergi masjid ke, nak pergi kerja ke, perlu bersalam dengan suami isteri kan, berpegang tangan dengan suami isteri ni, waktu tu ibu tadi dah berwuduk, ibu pegang lah, bersalam lah, jangan sampai berlapis, jangan sampai macam apa, jangan pegang masa dia wuduk, jangan sampai itu lah. Sebab nanti dia akan timbul isu yang tak manis dalam hubungan keluarga suami isteri lah, tak bagus lah nanti. Nanti akan timbul isu-isu yang lain. Okay, baik, anggap masih lagi berwuduk lah. Tapi kalau ibu-ibu berpegang mazhab Syafi'i, bila nak solat nanti berwuduk balik. Nak solat berwuduk balik. Tapi waktu yang lain tu, jangan sampai, saya tak nak pegang langsung. Saya susah nak cakap sebenarnya. Sebab ada recording. Kalau tak ada recording, saya boleh cakap. Tak apalah. Nanti. Okay. Yalah Ustaz. Tapi sebagai ilmu tu, Ustaz Syed ni pun Alhamdulillah adalah serba sikit kita dah faham kan. Waktu solat kita beruduk. Dan sebelum solat tu pun memang saya sentiasa ambil uduk. Kita sentiasa pegang suami apa semua kan. Tapi kita anggap je lah itu sebagai pahala buat kita. Pahala, betul. Bonda Asma betul. Bonda Asma memahami maksud saya tu. Betul. Macam itulah keadaannya. Okay, terima kasih Bonda Asma. Ya. Ustaz, rugi Ustaz. Dosa kecil terhapus, tersentuh jari-jari dengan jari suami itu. Masya Allah. Betul. Betul kan? Sebab saya pernah jumpa, ni saya sebut ni sebab pengalaman saya pernah jumpa. Dia memang tak nak pegang, sampai suami dia kata, Ustaz, isteri saya ni memang tak nak pegang saya sebab dia nak jaga wuduk dia. Saya cakap, solat tu saya boleh faham lagi. Dia kata, waktu lain, semua dia tak nak. Dia dah jadi masalah, saya boleh jadi pening macam mana nak cakap. Dia jadi isu tu, jadi benda tu kita tak nak berlaku. Okay, jangan ada salah faham nanti. Okay, baik. Okay, Bonda Wan kata, saya ni pakai buku mana saya pakai buku ni? Saya pakai buku ni, Hadis Kursi terbitan Telaga Biru. Okay, Hadis Kursi terbitan Telaga Biru. Kekanda Intan dah gigit jari Okay, baik. Alright, okay. Tak ada apa-apa yang saya faham. Okay, sekejap. Saya tengok. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ini Bonda Rasini tanya. Solat berjemaah tidak diwajibkan pada muslimat. Jadi macam mana dengan kelebihan-kelebihan solat subuh dan asar berjemaah sebagaimana hadis Nabi? Okay, terima kasih. Soalan ini sangat baik. Seperti mana dijawab oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia menyebutkan wanita ni memang dia tak diwajibkan untuk solat jamaah di masjid ataupun surau, tapi dia solat di ruangan solatnya dengan syarat awal waktu. Sebab ada orang tanya pada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, macam mana saya nak dapat manfaat solat sunat isyraq, dia kata, solat sunat isyraq.
Sebab saya tak semestinya kena solat subuh jamaah dekat masjid. Tapi hadis Nabi kata dia solat subuh jamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat solatnya, dia berzikir sampailah naiknya matahari, kemudian dia tunaikan solat isyraq, maka dia dapat pahala haji dan umrah tamma wa tamma wa tamma. Sempurna, sempurna, sempurna. Bagi wanita yang tak pergi masjid macam mana pula? Boleh dapat tak? Boleh. Dia kata boleh. Syaratnya adalah dia solat fardu subuh itu di awal waktu. Okay? Dia solat subuh tu di awal waktu. Samalah dengan yang kita bincang ni, iaitu solat subuh dan asar di awal waktu. Okay? Dia mesti solat di awal waktu. Jamaah tak jamaah itu bukan syaratlah kepada wanita sebab mereka ada kelonggaran. Okay? Mereka ada kelonggaran. Okay. Alright. Okay, selesai. Baik. Kita ada masa ke? Kita tak ada masa lah. Kita tak ada masa nak baca satu hadis satu lagi ni, dia tak panjang sangat. Tapi nanti dia terlebih masa pula. Okay, baik. Mungkin ada satu soalan lah, last. Sebelum saya serahkan kepada Bonda Dayang selaku moderator kita pagi ni. Okay. Ada satu soalan tak? Satu soalan. Sebab satu hadis ni dia panjang. Kalau nak hurai panjang. Kita jumpa next time lah. Next time nanti kita jumpa. Ada satu soalan lagi tak? Ada? Okey. Tidak ada. Okey. Kalau tak ada tak apa. Saya share lagi ada satu amalan. Yang saya baca tadi ibu-ibu, saya rasa saya pernah sebut dah doa ni, tapi doa ni sangat bagus dan doa ni memang sahih daripada Nabi ajar, iaitu kita bangun malam, terjaga je saja daripada malam kita, terjaga saja daripada bangun malam kita ni, nak pergi tandas ke, nak itu ke, nak ini, apa-apa saja, jangan sekali-kali kita lupa untuk berzikir pada Allah. Perkataan kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ghfirli. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ni, bangun daripada tidur, terjaga je dari tengah malam, baca, Allah ampunkan seluruh dosa yang dia lakukan. Dan kalau dia berwuduk dan mendirikan salat, Allah akan terima salat yang dia lakukan. Dan kalau dia berdoa, Allah juga akan mustajabkan doanya. Ini kita dah pernah bincang kan? Minggu lalu kita dah bincang berkaitan tentang orang yang bangun tahajud. Kan, bangun tahajud. Yang mana Allah turun daripada langit, turun ke langit bumi ni, Allah Ta'ala pun berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku makbulkan. Siapa yang memohon pengampunan kepadaku, aku ampuninya. Dan siapa yang memohon rahmat kepadaku, aku melimpahkan kepadanya. Jadi ini antara perkara-perkara atau waktu-waktu yang sangat terbaik untuk melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik, wallahu a'lam. Saya serahkanlah kepada bonda moderator. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz atas perkongsian tentang bab solat pada pagi ini. Sedikit petikan daripadanya iaitu tentang kelebihan antara waktu mustajab yang disebut oleh para ulama, iaitu selepas waktu asar dan sebelum waktu maghrib, kerana waktu itu adalah waktu yang manusia lalai dengan urusan dunia, dan ada juga orang yang sedang berusaha mendapatkan ganjaran daripada Allah, untuk ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sesiapa yang mendirikan solat pada waktu pagi, itu waktu subuh dan asar, kata Nabi, orang ini maka Allah akan catat kebaikan dan menghapuskan dosa-dosa lalu. Mengamalkan tidur dalam keadaan bersih daripada hadas kecil dan besar, Allah akan hantar pembantu-pembantu mereka yang tidur dan bersih daripada kalangan malaikat untuk menjaga mereka. Okey, didoakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan Ustaz serta para jemaah sekalian, diberikan keafiatan, dilimpahi rahmat Allah SWT dan rezeki yang luas dan berkah, insya-Allah. Amin. Insya-Allah, amin. Semoga kita semua sentiasa istiqamah dalam menimba ilmu akhirat untuk memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik, meningkatkan segala amal ibadat semata-mata kerana Allah dan sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Semoga kita semua juga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gemanur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Jazakumullah khairan kepada para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian atas masa yang diluangkan menghadirkan diri di Daman Ilmu pada pagi ini sepanjang kuliah berlangsung tadi. Terus bersama kuliah-kuliah yang kita yang telah disusun oleh Gemanur Iman seterusnya iaitu kuliah asar pada pukul 5.15 dan diikuti dengan kuliah maghrib dan isyak. Sebelum kita akhir majlis kita pada pagi ini, saya mohon maaf zahir batin jika ada kesilapan, terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang baik itu datangnya daripada pihak kami. Kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini dengan menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin untuk memimpin tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Sebelum itu, saya akhiri dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal mashkur Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.